negara kita mempunyai sistem pendidikan yang sempurna. Bila orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban mempunyai ilmu apakah maksud hudud itu, barulah kita boleh laksanakan. Kalau tidak, kita tidak bercerita tentang hudud. Ada orang kata kita telah luntur perjuangan kita, orang lama-lama. Tak betul. Sistem yang kita bawa sibrah acuan Islam. Acuan Allah ini mesti ada peringkat-peringkatnya, cara-caranya. Dia tidak boleh dibuat secara kita katakan secara tergesa-gesa. Ini sistem dalam negara kita ini yang kita kena hormati. Sebab itu tuan-puan sekalian, sistem politik Islam dia berteraskan kepada prinsip akidah dan takwa. Ini tidak ada pada mana-mana sistem ataupun ideologi pemikiran manusia yang lain. Bercakap tentang ideologi komunisme, bercakap tentang ideologi liberalism, ia tidak selari dengan prinsip politik Islam. Sebab politik Islam ini apabila berbicara tentang akidah dan takwa, ia pasti meletakkan kepada neraca pertimbangan dosa dan pahala. Apabila kita berbicara tentang akidah, kita faham bahawasanya ada percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat. Bila percaya kepada hari akhirat, tuan-puan sekalian, maka ia membawa kepada adanya pertimbangan dosa dan pahala, adanya hari pengadilan. Orang buat baik akan dapat syurga, orang tidak buat baik ataupun melakukan perkara yang fasad akan pergi ke neraka. Pertimbangan itu bukan memecah belahkan masyarakat, tapi pertimbangan itu mengajar manusia untuk mengenal Allah, memilih pemimpin kerana Allah, bukannya kerana semangat semata-mata. Tuan-puan sekalian, benda ni penting untuk kita fahami. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah Taala berfirman, orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di muka bumi ini, pertama mereka akan melaksanakan solat, kedua menunaikan zakat, ketiga menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar, keempat dan kepada Allah lah kembali kepada segala urusan. Tuan-puan sekalian, inilah ciri-ciri yang perlu ada kepada kepimpinan yang ingin kita pilih, ataupun mana-mana parti yang kita nak pilih. Cerita tentang kepimpinan, cerita tentang parti, kena cerita kat masjid, bukan cerita kat ceramah tu, cerita kat masjid. Sebab politik dengan kehidupan tidak boleh dipisahkan. Memisahkan politik, kenegaraan dengan kehidupan, itu prinsip sekularisme yang dahulu kita dengar cerita dulu tu, sehingga kan tok-tok guru kita terpaksa cerita batas iman dan kufur. Orang kata kita kafir ke orang, tak, tidak ada pun dalam ucapan-ucapan kita mengkafirkan orang. Batas iman dan kufur ini adalah satu perkara yang perlu difahami oleh orang Islam. Tuan-puan sekalian, saya baru-baru ni berkempen di Jerantut. Saya jumpa dengan usahawan-usahawan Cina. Dan bila kita jumpa, dia kata, YB, dia kata IR waktu tu lah. Dia kata, kalau you menang, macam mana? Macam mana dengan orang Cina? Kami ni makan khinzir, makan babi. Apakah IR akan tutup kedai kami? Tuan-puan sekalian, ini level pemikiran sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Satu, itu orang Jerantut. Orang Kuala Lumpur, bila dah habis menang, saya pergi kerja di Kuala Lumpur. Kawan-kawan saya Chinese, orang yang belajar di luar negara, ada education, orang yang educated. Dia kata apa? Waktu pilihan raya ni, YB, ni anak-anak buah saya yang Chinese, dia kata, a simple campaign statement yang ada, perkara yang diberitahu kepada kawan-kawan bukan Islam kita, dia kata, kalau PAS dan Perikatan Nasional ni menang, ini saya cerita fakta ya,
yang saya dengar daripada kawan saya. Dia kata semua orang Cina ni kena wajib pakai tudung. Tuan-tuan sekalian, saya nak beritahu, dalam keadaan negara kita sebegini, yang kita telah merdeka lama dah, tetapi masih lagi ada pemikiran-pemikiran yang menakutkan kawan-kawan bukan Islam kita. Dalam keadaan kita sendiri berpecah. Jadi kita ni ada tanggungjawab yang besar, kena memilih pemimpin yang menyatukan ummah. Bukan memilih pemimpin yang ikut sahaja, termasuk pemimpin mereka yang zalim. Bila kita kata penyatuan kepada ummah, ummah itu terbagi kepada dua dalam politik Islam. Yang pertama, ummatul dakwah. Ummatul dakwah ni siapa? Mereka yang belum lagi menerima Islam, tak masuk Islam lagi, orang non-Muslim. Yang kedua, ummatul ijabah. Mereka yang telah pun menjadi seorang Islam. Penyatuan ummah itu perlu berlaku. Kita dalam sebuah negara demokrasi, dalam sebuah negara yang berpegang kepada raja perlembagaan, kita mesti berusaha untuk menyatukan orang Melayu, orang Cina, orang India, semuanya sebagai sebuah rakyat yang berteraskan kepada sistem Islam. Susah, memang susah. Sukar, memang sukar. Tetapi Allah Ta'ala akan bantu. Sebab ini kerja yang ditanggungjawabkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menyatukan dunia dengan Islam. Waktu itulah kita boleh mengalahkan Dajjal. Kita akan mengalahkan Ya'juj Ma'juj. Sebab apa? Ada penyatuan ummah di situ. Kita boleh membebaskan Aqsa. Kita boleh membantu sahabat-sahabat kita di bumi Patani, di bumi Yala, di bumi mana lagi? Di bumi Palestin yang paling dekat dengan kita. Memilih pada esok ini bukan sekadar padang serai saja, tuan-puan sekalian. Yang menentukan hala tuju kita 5 tahun akan datang, bukan sekadar dalam negara konteks padang serai semata-mata, tetapi bercerita tentang bagaimana nak menguasai dunia dengan Islam. Ada orang kata ahli parlimen kita ini lebih tertumpu kepada style kampung, ahli parlimen kampung. Meninggal, dapat anak, kahwin, kena pergi. Pada saya itu bukan sekadar sebagai tugas ahli parlimen. Ia adalah sebagai tanggungjawab sosial kita kepada rakyat. Orang buat kenduri, dia ajak, takkan kita tak datang? Betul tak? Kita kena datang. Tetapi yang paling penting ialah ahli parlimen ini akan duduk di Dewan Rakyat. Saya, tuan-puan sekalian, sebelum ini saya adalah senator di Dewan Negara. Saya dah duduk kedua-dua dewan. Saya duduk di Dewan Negara, caranya begini. Di Dewan Rakyat, baru tadi kami diberikan briefing bagaimana suasana di Dewan Rakyat, dan kita pun tahu melalui kita tengok secara langsung di dalam televisyen dan sebagainya. Maknanya kalau kita memilih mereka yang mempunyai fikrah ataupun mereka yang bersetuju dengan fikrah yang dinyatakan dalam surah Al-Hajj sebentar tadi, maka kita akan selamat. Ada orang kata, YB cakap tentang mereka yang melaksanakan solat. Tuan-puan sekalian, mereka yang melaksanakan solat, tafsirnya ialah mereka yang patuh kepada Tuhan. Orang yang semayang, dia semayang 5 waktu sehari, betul? Kita semayang 5 waktu sehari. Bila kita nak semayang, kita ambil uduk. Bila nak semayang, kita kena pastikan kita ni bersih, tidak berhadas kecil maupun berhadas besar. Bila kita semayang kat masjid, kita ikut imam. Imam betul, kita ikut. Imam salah, kita tegur. Imam tak ikut tegur, kita mufarakah. Ada cara-cara dia. Nak semayang, dia ada rukun dia. Ada rukun 13. Semua rukun-rukun ini diikuti, menjadikan mereka yang solat ini, yang khusyuk dalam solat, adalah mereka yang paling berdisiplin. Sebab apa? Sebab mereka patuh dengan Allah. Itu belum bercerita dengan amalan tuan-tuan, puan-puan yang dibuat malam hari, yang tidak diceritakan di Facebook, di Instagram, di TikTok. Bangun pukul 4 pagi, bersemayang, berzikir. Orang tak dengar. Isteri kita pun tak tahu. Jelang pukul 5 pagi, subuh pukul 5.50, kita kejut pula isteri kita. Jangan kejut dia awal sangat, tuan-puan sekalian. Isteri kita ni bukan macam kita. Dia penat. Dia kemas rumah, dia jaga rumah, penat. Jadi kalau kita nak kejut dia qiyam, jangan kejut waktu sama dengan kita.
Kita mengawal sikit, selesaikan hal kita, dalam setengah jam lagi sebelum subuh, kejut isteri kita pula, bagi dia tidur lebih sikit. Tapi kalau isteri kita mahu lebih awal, kita kejut lebih awal. Poin saya ialah, amalan-amalan mereka buat dikala semua orang tak nampak, bukankah itu seorang Muslim yang baik? Bukankah mereka yang patuh dengan Allah ini tidak akan mengambil rasuah, tidak akan menyalahgunakan kuasa? Maknanya mendirikan solat, prinsip kehidupan itu akan menjadikan seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang berpegang teguh kepada dasar integriti. Sebab itu baru-baru ni di Awani saya beritahu, saya kata ada soalan itu agak provokatif daripada Awani. Dia kata tentang bagaimanakah YB bila menjadi yang berhormat, apakah telah luntur pembawakan prinsip Islam? Saya menjawab dengan tegas. Saya mengatakan bahawasanya mereka yang mengatakan bermegang prinsip agama dalam politik ini terkebelakang adalah mereka yang salah kompas kehidupan dia. Radar kehidupan dia silap. Orang kata siapa yang berpegang kepada Islam ni orang yang tradisional, orang yang tak pegang kepada modernisasi. Tuan-tuan sekalian, itu adalah tindakan yang silap. Nak membina sebuah negara, Rasulullah bina sebuah negara, pertama sekali apa dia buat? Rasulullah buat, bina masjid dulu. Bina masjid dulu. Bila berlakunya hijrah Rasulullah daripada Mekah ke bumi Madinah, perkara pertama yang dibuat adalah membina masjid. Nak membina jati diri seorang Muslim, menyatukan ummah dengan masjid. Pembinaan fikrah, pemikiran, meletakkan Allah sebagai Tuhan. Kemudian barulah Rasulullah membina market, pasar, memberitahu bahawasanya juga penting untuk kita bina ekonomi. Ekonomi akan berjaya sekiranya berteraskan kepada keadilan Islam. Tak ambil riba, tak salah timbangan. Ini prinsip bila kita cerita tentang mereka yang melaksanakan solat. Ini yang saya nyatakan di Awani. Without fear and favor. Jangan takut. Sebab kita nampaklah, kalau kita berpegang kemah kepada Islam, biarpun di depan kita ribuan, jutaan, bilion nilai kontrak, sekupang pun kita tak ambil. Sebab kita tahu sekupang itulah yang akan melambatkan kita untuk masuk syurga. Tuan-puan sekalian, berapa hari sangat kita duduk kat muka bumi ni? Rasulullah kata umat dia baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70. Mati awal bonus, mati lewat subsidi. Kan? Berapa lama kita nak menungkat dunia, tuan-puan sekalian? Apa yang ada kat kita ni bukan milik kita pun. Semuanya pinjaman daripada Allah. Dan apa kita rasa nak menungkat dunia? Berasa demi kuasa, apa saja kita mesti dapat kuasa. Tolak Islam, tak ada masalah. Jangan, tuan-puan sekalian. Dunia kita boleh menipu, alam barzah tak sampai akhirat, alam barzah kena dah. Ini prinsip politik Islam. Dunia adalah ladang kepada akhirat. Bukannya semata-mata nak dapat kuasa sebab nak enjoy the power, nak ambil segala kesempatan yang ada, kayakan kroni, kayakan anak-anak, menipu rakyat. Jangan. Tak apa, mu dapat dekat dunia, dekat akhirat. Ini prinsip yang kami ajar. Bila pegang kuasa, kena ingat, kuasa itu pinjaman daripada Allah. Yang kita baca dalam kita punya wirid kan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ila akhir ayat. Itu kuasa ini, hak kekuasaan ini milik Allah. Allah berhak memberikan kuasa kepada siapa yang dikehendaki, Allah berhak menariknya kembali. Allah Ta'ala berhak memuliakan sesiapa saja dia hendak, dan Allah juga berhak menghinakan siapa saja dia hendak. Pada kuasa Allah ini segala kebajikannya menunjukkan kuasa Allah sahaja yang kekal, tuan-puan sekalian. Tidak ada kuasa lain yang boleh berlawan dengan kuasa Allah. Dan buat apa kita sombong menegakkan benang yang basah? Ini pemahaman yang perlu kita fahami bila kita nak mengundi besok. Bukan sebarang, tuan-puan sekalian. Kuasa bukan tashrif, bukan kemuliaan, dia taklif.
tanggungjawab. Ini yang kita kata pemimpin-pemimpin ini perlu laksana solat. Saya terfikirlah kalau kita dapat two-third majority baru-baru ni, saya kata kita kena buat polisi. Lepas ini masjid jadi tempat kempen. Semua yang berhormat, yang bertanding boleh datang masjid untuk kempen. Baru dia datang masjid, baru dia kenal Tok Bila siapa, baru dia kenal siapa Tok Imam. Tidak, tak kenal masjid. Datang masjid sebab nak dapat sokongan sahaja, lepas tu tinggal masjid. Macam mana kita nak ajak anak-anak muda datang masjid kalau kita tak jadi kepimpinan melalui tauladan? Saya pernah terfikir, kita buat forum ehwal Islam, cerita pasal Rasulullah, calon-calon yang nak bertanding ni, letak kat depan, cerita pasal Islam. Tengok macam mana, boleh cakap tak pasal Islam? Baru tahu macam mana pemikiran manusia yang nak memimpin kita. Ini kita zalim, boleh terima lagi. Masya Allah. Parok kita ni tuan-tuan sekalian. Satu. Kedua, menunaikan zakat. Menunaikan zakat bermaksud ekonomi yang adil. Kita menolak konsep kebendaan tanpa perhitungan agama. Mana ada pemimpin dalam negara ini tidak mahu memajukan negara? Jangan kata kemajuan pembangunan hanyalah milik kami semata-mata. Mana ada begitu tuan-puan sekalian? Cerita pasal Kelantan tak ada pembangunan. Apa benda ni tuan-puan sekalian? Ini kalau tuan-puan dengar lagi terpengaruh, sukarlah. Sedangkan dunia sekarang ni penuh dengan informasi, just pilih sahaja. Bahawa banyak peruntukan yang diberikan kepada kerajaan Kelantan untuk menguruskan air contohnya. Peruntukan untuk pembentungan air diberikan oleh kerajaan pusat setiap tahun. Tuan-tuan boleh tunjuk dekat sosial media tu berapa jumlah diberikan kepada Kelantan, kepada Terengganu, kepada negeri-negeri lain. Saya nak katakan tuan-puan sekalian, pembangunan ataupun kemodanan ini adalah perkara basic sebagai seorang pemimpin untuk bawa. Tetapi yang paling penting ialah ekonomi yang adil. Bagaimana kita memberikan keadilan kepada rakyat negara ini. Negara kita ini tuan-puan sekalian, majoritinya adalah kaum Melayu Bumi Putera. Statistik menunjukkan jumlah Melayu Bumi Putera ini telah mencapai lebih kurang 70%. Dalam 68 ke 70%. Kita adalah bangsa yang dominan. Maka wajarlah sebagai tanah Melayu ini kita dihormati dan dipelihara melalui perkara 153. Perkara 153 di dalam Perlembagaan Persekutuan bercerita tentang hak keistimewaan orang Melayu. Apakah salah sebagai sebuah tanah Melayu kita menjaga hak kita, memelihara hak kita? Sebab ini tanah kita. Tuan-puan sekalian, bukan bermaksud memberikan ekonomi yang adil, kita bagi semua sama rata, tetapi asasnya adalah memberikan pada yang hak. Ini bila kita cerita tentang ekonomi yang adil. Menolak rasuah. Jangan ambil rasuah. Jangan tipu duit yayasan. Jangan. Benda ini adalah perkara yang perlu kita fahami. Kemudian, negara berkebajikan, menyuruh berbuat yang makruf. Menyuruh yang berbuat yang makruf dalam ayat surah Al-Hasy itu adalah negara berkebajikan. Negara berkebajikan ini tuan-puan sekalian bukan welfare state, bukan negara kebajikan seperti yang ada pada negara Eropah, di UK contohnya. Tak kerja dapat duit, disubsidi semua perkara. Baru-baru ni saya berjumpa dengan Timbalan Perdana Menteri Singapura. Dia ajak jumpa. Orang ajak jumpa, kita pergi jumpa lah. Dia jumpa dengan waktu itu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau juga jumpa dengan Wakil DAP Anthony Loke. Dia jumpa dengan Datuk Seri Anwar, tak silap saya. Dan saya mewakili parti saya lah. Dia jumpa saya. Dia kata macam mana polisi bila awak memimpin esok? Kita kata polisi kita G2G sama, tak berubah. Jangan anggap kami ni ekstrim. Jangan percaya kepada kami ni ekstrim atau itu. Dia kata tak percaya, sebab itulah dia datang jumpa kita.
Dia nak tengok apakah wajah kita bila memimpin esok. Kita kata sama. Apa yang ada dalam perlembagaan persekutuan, itu yang kami hormati. Singapura, hal Singapura. Tanah Melayu, Malaysia, kami ada perlembagaan persekutuan. Kami adalah constitutional monarch. Sistem kita tidak sama dengan Singapura. So jangan nak menghukum Malaysia sama seperti Singapura. Sebab sistem kita berbeza. Cara bila kita explain, nak meyakinkan kepada jiran kita bahawasanya kalau kita memimpin esok, kita tetap kekal kepada dasar dua hala yang menarik minat pelabur ke dalam negara kita. Tuan-puan sekalian, negara berkebajikan ini adalah kita mengajak manusia untuk berbuat makruf. Orang kaya bantu orang miskin. Kamu kaya, rezeki kamu, macam mana kamu nak bantu orang miskin? Zakat, wakaf, infak, kita bantu. Ini negara yang kita nak. Kita jangan salah guna kuasa, kita jangan ambil rasuah, berikan kepada siapa yang hak. Di tempat saya sebelum ini, rata-rata di kawasan di negeri tempat saya bertanding, ada masalah pembahagian tanah yang tidak adil. Ada. Jadi perkara ini perlu diselesaikan. Jangan kita salah guna kuasa yang diberikan kepada kita. Keempat, bila cerita tentang mencegah wa nahau 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, di sini datangnya kehebatan undang-undang. Negara kita ada undang-undang. Jangan kita menuduh tanpa bukti. Saya ada satu surat khabar FMT, tak salah saya, Free Malaysia Today. Dia kata kat saya, dia call saya pukul 9 malam. Dia kata, ya apa benda telefon pukul 9 malam. Kita ra'i lah, wartawan call kita kan, mesti ada sebab. Itu tugas dia, kita kena ra'i kan. Dia kata, ni YB, ada satu orang ni, saya tak payah cerita lah namanya, dah jadi menteri pun sekarang. Ni baru beberapa hari ni. Dia kata dia buat dakwaan. Dia kata ni parti YB ni A, B, C, D, E. Saya kata Allahu Akbar. Awak ni FMT, awak patut ditanya dia. Dia dakwa, dia mesti ada bukti. Kenapa dia dakwa, dia suruh saya jawab, sedangkan dia dakwa? Ini negara kita ni jadi dah keluarga 69 dah ni, tuan-puan sekalian. Orang dakwa fitnah kita, yang tukang fitnah kena jawab. Negara mahukan, negara dia jadi macam tu. Rakyat mahu dah jadi, kita didik rakyat. Politik dia ialah kita boleh dakwa macam-macam, orang yang didakwa perlu jawab. Orang dakwa pun tak tahu benda pun. Ini sehari dua ni gambar saya glamour sebab kutipan judi 22 kali. Ada tengok dekat surat khabar, dekat Facebook, muka saya seorang. Dia kata bekas ketua pemuda PAS ni cerita, kata apa, bagus kutipan judi ditambahkan 22 kali. Saya pun tak tahu bila saya cakap. Bila pula aku cakap pasal hal ni. Oh, fitnah. Dan dia minta kita jawab. Tak betul. Saya beritahu dekat FMT, saya kata jagalah etika kewartawanan. Pergi jumpa dia, piat telinga dia. Orang yang cakap tu pergi piat telinga dia. Kita bukan nak ajar politik samsing, tapi kalau jenis sembang macam ni, bila kita kata salah, dia tak dengar cakap, lempang kan, marah pula. Kita ni orang muda, gaduh tak apa, sakit sama sakit, menang tak menang soal kedua, betul tak? Orang cakap kita macam-macam, kutuk kita macam-macam, dakwa, tak ada bukti. Lepas tu bila kita beritahu, lepas pilihan raya minta maaf, mudah tak? Sebab itu tuan-puan sekalian, bila orang dakwa kita macam-macam, bila kita tak jawab, jangan marah pula. Ni betul ni, dia tak jawab. Sedangkan Sayyidatina Aisyah, apabila dia difitnah buat perkara yang sumbang, dia diam. Dia kata biarlah Allah yang membersihkan aku, dan Allah Ta'ala membersihkan Sayyidatina Aisyah. Dalam keadaan suasana politik tanah air ni memang bukan begitulah caranya. Betul, saya fahami. Tetapi kita usaha untuk kita jangan menyebarkan fitnah. Pemimpin-pemimpin yang mana dengar ucapan saya ni, jangan buat begini. Jangan dakwa benda yang tak ada bukti. Kita mendidik pemikiran anak muda dekat bawah tu, yang alhamdulillah pada PRU ke-15 baru ni, gelombang anak muda berminat kembali kepada politik. Jangan nak ajar mereka ni, ini cara politik dinosaur yang kita nak ikut. Jangan.
Kena ajar politik yang profesional, politik yang budaya politik yang matang dan sejahtera. Bila kamu dah jadi pemimpin, kamu dah jadi Perdana Menteri, kamu dah jadi menteri, kerja kamu fikir polisi negara. Apa yang kamu nak buat kepada negara dalam 5 tahun ini? Tahun depan kita ada masalah ekonomi yang kritikal. Apa yang you nak buat? Bagaimana you nak tarik pelabur? Bagaimana you nak bantu anak-anak muda yang tak ada pekerjaan ni? Ini polisi-polisi sebagai ucapan pertama sebagai Perdana Menteri. Ini dakwa. Saya rasa ini dakwa dapat duit judi macam-macam. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pun pening. Baik bila orang pada serai je daripada jadi Perdana Menteri macam ni. Yang terakhir, walillahi akibatul umur. Wawasan akhirat. Kepada Allah lah kembali segala urusan. Inilah namanya wawasan akhirat. Apa saja kerja buat kita tuan-puan sekalian, kepada Allah lah kita kembalikan segala urusan. Maknanya neraca perhitungan betul ataupun sebaliknya, betul ataupun salah, didatang pada neraca Allah. Sebab itulah namanya wawasan akhirat. Tuan-puan sekalian, apa yang saya nyatakan ini, inilah politik Islam. Politik Islam ini, dia tidak cerita tentang moden tak moden. Dia cerita dia akan evergreen sepanjang masa. Dia akan valid dulu, kini dan selamanya. Sebab apa? Acuan ini datang daripada Allah. Allah cipta kita. Allah cipta kita. Allah yang beri segalanya. Udara Allah Ta'ala beri pada kita. Mata Allah Ta'ala bagi. Telinga Allah Ta'ala bagi. Semua benda pinjaman daripada Allah. Kalau Allah mencipta manusia, Allah ni arkitek kepada manusia, engineer mencipta manusia, takkan dia tak tahu perkara yang dibolehkan dan tidak dibolehkan? Dan perkara yang boleh tak boleh itulah ada di dalam Al-Quran, ada pada sunnah Rasulullah SAW. Dan kalau kita tidak memperjuangkan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam sistem politik negara kita ini, walaupun kita tidak mempunyai kuasa yang sepenuhnya, tetapi semangatnya, tunjuknya, keduanya perlu ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin di atas sana yang dipilih pada hari esok. Ini yang kita kena beritahu kepada anak-anak muda kita di bawah. Kena beritahu isteri kita di rumah, anak-anak perempuan kita. Nak pilih besok, dia ada pertimbangan dosa dan pahala. Ini benda asal. Orang nak kata saya politikkan ke tak politikkan ke, ini politik Islam. Sebab itu dalam Dewan Negara saya beritahu, masa kita membahaskan tentang vocational hufaz, sekarang ni kita ada sistem vocational hufaz. Maknanya para hufaz dia akan ada skill seperti civil awam, boleh buat welding, boleh buat kimpalan, boleh buat kontraktor, boleh buat wiring, chargeman, dia boleh buat macam-macam. Ni boleh masuk vocational. Saya kata bukan sekadar vocational hufaz ini. Vocational hufaz ini adalah produk yang perlu kita fikirkan apabila kita meluluskan rang undang-undang untuk usia 18 tahun boleh mengundi dan boleh menjadi calon. Perkara yang perlu kita tekankan ialah bagaimana ekosistem untuk menjadikan anak muda ini memahami politik yang sebenar. Politik Islam. Tuan-puan sekalian, PRU ke-15 datanya telah menunjukkan jumlah keluar undi untuk bangsa Cina lebih daripada 90%. Orang Melayu bawah daripada 60%. Jauhnya kita dari sudut pemahaman memilih negara, memilih pemimpin. Yang ini saya kata kita perlu ada satu sistem perubahan sistemik. Kita kena ubah sistem pendidikan ni bukan daripada sekadar mewujudkan vocational hufaz yang bagus, tetapi kita juga mesti menukar sistem pendidikan kita supaya anak-anak muda ini, anak-anak kita di sekolah, dia faham dah ada pertimbangan dosa dan pahala bila memilih pemimpin. Barulah dia pilih pemimpin bukan kerana Instagramnya sahaja, bukan kerana TikToknya sahaja. Tengok TikTok, muka handsome, boleh pimpin. Dia pilih pelbagai kriteria. Kajian menunjukkan anak muda ini memilih pemimpin kerana pertama sekali orang itu, individu itu. Kedua, baru dia tengok kepada isu-isu yang dibawa oleh anak muda ini. Ketiga, baru dia cerita tentang parti. Parti ni nombor 3.
Sedangkan sepatutnya yang dipilih adalah apakah kualiti yang ada. Dalam Islam ada dua kualiti yang perlu diambil. Ya, yang pertama qawiyun, yang kedua amin. Qawiyun apa? Mereka yang ada kuat, ada kompetensi, ada pengalaman. Mereka yang walk the talk, ada political will. Nak buat perubahan, ada political will, ada kemahuan politik. Yang kedua, amin, mereka yang benar. Mereka yang kata hidup mereka ni binary, 0-1. Dosa, pahala. Dia tak ada baina-baina, dia tak ada jalan tengah. Tak ada. Ni dosa, ni pahala. Ini pemimpin. Percayalah tuan-tuan sekalian, kalau kita boleh didik anak-anak muda kita, lelaki dan perempuan, belia dan belia wanis, apa yang saya nyatakan tadi, apa yang ada dalam pengajaran surah Al-Hajj ayat 41 tadi, insya-Allah negara kita akan menjadi negara maju pada masa akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, cukup sekadar itu. Saya kena berhenti awal sebab ada program lagi yang dimaklumkan untuk saya pergi selepas ini. Ada 2-3 program lagi. Sebelum saya tangguhkan, besok kita adalah hari pembuangan undi. Saya menyeru kepada semua ibu ayah yang ada di sini, pastikan anak-anak kita keluar mengundi besok. Boleh Kalau boleh kita keluar awal sikit, pukul 8 keluar kan. Saya tahu besok hari kerja kan. Tapi usahalah hari kerja hari ni minta lah cuti. Sebab sehari inilah akan menentukan 5 tahun akan datang di Padang Serai ni. So kalau kita pilih pemimpin yang ada kriteria yang saya nyatakan tadi, insya-Allah kita akan selamat. Kalau sebaliknya, kita menjawablah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini juga perlu kita beritahu kepada anak-anak kita di rumah. InsyaAllah besok keluar awal, ambil wudu, kalau dan sembahyang duha 2 rakaat, 4 rakaat dahulu, dan keluar secara berjemaah dengan anak-anak kita mengundi. Boleh macam baru ni saya seronok sangat, anak muda balik, Allahu Akbar, dekat nak mengundi dah ni kan. Kita datang sebagai calon boleh jalan, dia nak bergambar dengan kita. Saya kata mana boleh gambar ni, kawan kata kita berkempen. Anak muda kena bergambar dia. Kita pun bergambar, polis tengok pun senyum. Dia kata boleh bergambar, senyap-senyap. Ada pusat pengundian yang boleh bergambar, ada yang tidak boleh bergambar. Dia bergantung kepada pusat pengundian, ketua pengundi lah. Jadi kita jaga undang-undang. Kalau boleh esok kita keluar dengan tenang. Dan saya berdoa agar besok peratusan pengundi lebih daripada 75%. Boleh atau tidak? Kita usaha lebih pada 75%. Jangan kurang daripada 70%. Ajak anak-anak kita semua keluar. Yang mana mereka duduk kat luar tu, minta dia balik sekejap, minta cuti separuh hari ke apa, balik untuk mengundi. Saya tengok baru ni pukul 4:30 ada seorang budak perempuan berlari nak pergi mengundi. Saya kata, nak mana ni? Nak mengundi ayah lah. Nak mengundi 4:30. Dia kata, buat apa lambat sangat ni? Dia kata, kerja tadi. Apa ya, alhamdulillah dapat kerja siap cepat, balik dapat juga mengundi hari ni. Seorang anak muda perempuan. Allah, saya masa tu tak undi saya pun tak apa. Janji dia ada pemahaman kepentingan politik bernegara. Kalau mereka memahami kepentingan politik bernegara, waktu itu kita dah berjaya menyampaikan dakwah kita kepada anak muda. Ia sukar tetapi insya-Allah boleh dilaksanakan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan dalam perbahasan saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan dan mengambil kebaikan daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah surah As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Masih ada.